Okey, Assalamualaikum. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, Miss. Waalaikumsalam. Morning, Miss. Morning. Okey, kita start terus discuss. Sambung semalam nombor 6. Saya harap bukanlah orang yang saya assign je dah try buat, harap semua orang dah try lah. Barulah kita tahu senang ke susah sebenarnya nak jawab soalan tu. Tapi sebenarnya bila dia tak jawab apa lagi dia dah susah, ya ke? Kau ya je kan, dah buat ke tak ni sebenarnya? Okay, kita start dengan question 6. So the increase of bacteria is proportional to number of bacteria. Dia dah bagi tahu kita sekarang cerita pasal bacteria. And then maksudnya benda ni masuk dalam cerita population lah sebab dia increase. Bakteria kita bertambah kat situ. And then given the number of bacteria at the beginning is not. Maksudnya dia dah bagilah ni sebenarnya nama bakteria tu N. And then after 10 days it's N not squared. So find in term of N not the number of bacteria after 30 days. Ni how you interpret the question. Maksudnya dia nak N sama dengan berapa bila T sama dengan 30. Itu soalan pertama. And then the days taken for the number of bacteria to be N not to the power of 7. Yang ke B dia terbalik pula. Dia suruh cari T tu berapa bila N kita is N not to the power of 7. Okay. So kita check jalan kerja. So kita start dengan sebab nama dia N, dN over dt equal to Kn. Betul. So, and then initial is T naught equal to N naught. Oh, ni dia interpret maklumat. Alright. Separatekan. And then integrate both side. Yang kat sini tadi saya check jalan kerja Wong ni, dia tak simplify dalam sebutan N. Boleh je, tak ada masalah sebab soalan tak minta. Kalau soalan tu memang minta, then awak mesti simplify Okay, dia terus cari je constancy dengan constant K tu. Dia tak simplify N sebagai tajuk. Sebab tu dia dapat ln N naught untuk C. K tu dia dapat ln N naught over 10. Okay. Yang kat sini dia tak ada masalah. Dia tak simplify. Cuma nanti bila kat bahagian jalan kerja, panjanglah sikit kerja simplify dia tu. Okay. Tu saya tarik di tepi. Kita ada option. Kalau kita nak simplify kemudian pun boleh lah. Itulah yang saya buat. Dia tak ada apa pun saya masukkan balik je. Value of K dengan C yang dia dah dapat tu. And then nak hilangkan ln, we have to exponent both side. Careful sebab kita plus maksudnya dia akan jadi darab kat situ. So kita boleh juga dapat N dalam sebutan N naught, NT tu. Okay. Next kita nak menjawab soalan part A. Part A tadi dia suruh cari N bila T 30. So yang Wong buat ni dia masukkan T to 30. Okay. Biasa kat situ kita akan bagi markah lah. Jalan kerja kita nak tengok awak faham interpretation of the question tak. Bagi tahu apa yang awak masuk tu kan. Dia ada bagi markah kat situ. And then mostly proses simplify akan ada satu markah. Jawapan akhir akan ada satu markah. Dia prosesnya begitulah. Sama jugalah saya tarik tepi kalau kita nak pakai dalam sebutan N Kalau nak pakai dalam sebutan N yang kita dah dapat ni tadi. Soalan dia nak N when our T is 30. Okay. 30 per 10 tu basically 3 lah. And then macam biasalah 3 tak boleh terus potong. Kita kena bawa naik atas. Exponent ln boleh potong. So nanti kita akan dapat N naught times N naught cube. Dapatlah jawapan N naught to the power of 4. Dapat jawapan yang sama lah. Itulah beza dia kat sini. Kalau kita simplify awal-awal, nak mencari jalan kerja dah jadi lagi senang lah. Kalau kita tak simplify awal-awal, kat bahagian jalan kerja tu akan a bit panjang sikit. Tapi dua-dua okey je. As long as soalan tak minta equation.
Kalau soalan dah minta equation, then yang saya boxkan tu mesti ada. Okay. Part B terbalik pula tadi. Dia suruh cari T when n is n0 to the power of 7. So yang ni dia ganti. Okay. And then dia simplify dapatlah 60 days. Samalah. Saya tarik tepi juga option yang kedua jalan kerja kita. When n0 to the power of 7. Kita kena cari T. Okay. N0 dah boleh potong. Lepas tu directly compare je lah. Sebab N0 dengan N0 ni dah sama kan? T per 10 sama dengan 6. So T would be 60 days. Both method akan dapat jawapan yang sama lah kat situ. Okay je. Alright. So kat sini sebenarnya dia nak bermain dengan awak punya algebra lah. Biasa proses simplify tu kena hati-hati. Bila masa nak learn both side, bila masa nak exponent both side, jangan confuse antara dua benda tu. Kalau kuasa tu ada exponent ln, hati-hati nak simplify. Kalau kuasa tu ada tambah, hati-hati benda tu mesti jadi darab. Itu je. Careful kat situ. Okay. Ada soalan? Nija nak tanya soalan ke? Tanya ni. Tak ada? Okay. Kakak ni tanya. Sorry. Kalau tak ada, saya proceed nombor 7. Saya rasa orang dia tak perasan kot dia kena buat nombor 7. Dia letak ke jalan kerja nombor 6 je. Mesti dia tak perasan saya letak nombor dia 2 kali. Okay. Tak apa. Kita terus je pergi juga nombor 7. Okay. Nombor 7 tu soalan dia, bacalah betul-betul. Dia cerita pasal radioaktif yang decay. Radioaktif decay. And then dalam soalan ni dia dah baiklah juga, dia dah bagi tahu dah kat sini. Ini dia punya equation, differential equation, dP over dt equal to Kp. In term of T tu dia nak bagi tahulah jawapan kita nanti in term of T. So awal-awal kalau tak nak tulis T tu pun tak apa, okey je. Where K is negative. Maksudnya nanti kat equation tu bahagian K kita kena tambah negatif sendiri. Okay. And then after 100 days it has lost 30% of its initial amount. Ini lebih kurang macam soalan kuliah. Initial amount tu dia tak bagi tahu berapa. Tapi lepas 100 hari 30% dah hilang. Okay. And then find half-life. Okay. Itu yang kita nak kena jawab lah. Kita patah balik. So, kita start dengan equation kita. Sebab polinomium tadi saya pakai P lah. Dia dah bagi pun. dP over dt equal to negative Kb. Ada negatif kat depan tu. And then the following the same step. Ulang je step yang sama. Separatekan P dengan T. And then integrate both side. Kalau saya memang suka simplify. So biar senang kita nak cari. So eksponenkan dia. Kalau rasa dah nampak tambah tu nak terus tukar jadi darab lagi. Boleh je, tak ada masalah. And then bagi tahu awak tukar constant. Alright, so finally P kita is AE negative KT. Saya cakap lagi sekali lah, jalan kerja yang ni fix sebenarnya. Setiap kali sama je. Okay. Kita dah dapat equation. Next kita nak cari nilai A dengan K. So ikut dia punya arahan tadi. Initial amount dia tak bagi tahu. Okay. So kita lah yang let kan. Macam soalan kuliah tu saya yang let. So bila T0, P dia tak bagi tahu berapa. Saya lah assume P0 lah kat situ. Okay. So bila kita gantikan nilai P0 equal to AE power 0. Kita dapat A is actually P0.
So, equation baru kita akan jadi P is actually P naught exponent negative KT. Alright. And then next part, info seterusnya dia kata after 100 days, bila T kita 100, dia adalah loss. Betul tak tadi? Ayat dia loss. Bentar ya. Okay. Loss 30%. Okay. Kat situ hati-hati. Dia hilang 30%. Dia bukannya jadi 30%. So maksudnya kat situ P kita akan jadi 70% of original lah kan. Kena adalah P naught kat hujung tu. Dia hilang 30% daripada yang asal. Asal tadi P naught saya nak namakan dia. Okay. Kalau dia hilang 30% maksudnya 70% lah lagi yang tinggal. So 0.7 P naught lah. Okay. Masukkan juga once again into your equation. So we have 0.7 P naught equal to P naught exponent negative KT. And then P naught you can cancel out. Salah, sorry. Saya tak masukkan 100 kat situ. Kita nak cari K kan? 100K. And then, kita dah potong. Lepas tu, kita dah boleh nak bawa turun K. Kita ada eksponen, so kita kena ln both side lah. Tak ada cara lain. Ln kan 0.7. Kita dapat negative 100K. Yang belakang tu dia dah jadi ln E. Ln E dah potong. Tak nak tulis pun tak apa. So finally our K is negative 1/100 ln of 0.7. Okay, next kita ganti lagi sekali dalam equation. So our P akan jadi P naught exponent to the power of negative ada, kat bawah pun ada negatif. So negatif dah boleh cancel out. 1/100 ln of 0.7 times T. Okay. Kita dah dapat equation. Barulah kita boleh menjawab soalan. Okay. Kita dah dapat equation. Barulah kita boleh menjawab soalan. Okay. So soalan dia, half-life. Betul tak tadi? Sorry saya asyik lupa soalan. Find half-life. Half-life. Find half-life. Kalau half-life tu dia nak apa sebenarnya? Ni half. Betul. Ya, dia nak suruh cari T tu berapa, masa kita berapa when our mass tu is half of original mass lah. Maksudnya dia kita punya P tu 0.5 P naught. 50% dah. Kita punya P tu dah tinggal 50% je. Okay. So, kita masuk je lah kan tadi. Cari T. So, kita akan dapat 0.5 P naught equal to P naught exponent tu. Yang tu semua salin balik je. Okay. Kat sini benda yang sama lagi sekali lah. Careful je proses simplify awak tu. Jangan tersalah simplify. Okay. So, P naught kita dah boleh cancel out. And then dia dah jadi macam case tadi. Kita dah boleh ln both side. So, kita akan dapat ln 0.5 sama dengan T over 100 ln of 0.7. So, kalau saya nak dapatkan T sebagai tajuk, bahagi je ln, darabkan dengan 100. So, ln 0.5 divide by ln 0.7 times 100. Kira dapat berapa? 194.3. 194.3. So, kita round off lah 194 days. Nak tinggal 194.3 hari pun biasanya boleh. Dia terima je. Okay. Settle nombor 7. Ada apa-apa soalan? Ada. Okay. Okay. Biasa. Okay. Kita masuk nombor 8. Okay. Nombor 8, dia bukan soalan application yang 4 tu. Dia bagi situation lain. Okay. Macam saya dah pesan, kalau dia bagi situation lain,
Equation tu mesti ada dalam soalan. Itulah yang dia bagi. Now we have acceleration of a raindrop falls. Equation dia dah bagi. 9.81 minus V over 3.2. Okay, itu equation DE dia sebenarnya. Where V is the velocity, find the raindrop velocity as time increase without bound. Ayat ni dia guna ayat-ayat yang konon-konon macam nak perangkap lah. Assuming the raindrops initial velocity is 0. Oh. Ni dia dah bagi condition. Okay. So, daripada sini, yang 3 benda saya highlight tu awak kena berjaya translate lah. First, acceleration in term of V is actually dV over dt. And then second part, find the raindrop velocity as time increase without bound. Time tak berhenti langsung. Masa yang berjalan tanpa henti maksudnya when t is infinity, v tu berapa? Itu soalan dia. And then ayat ketiga, initial velocity is 0. Maksudnya dia nak bagi tahu bila t kosong, v pun kosong. Okay. 3 info tu dalam soalan awak kena berjaya interpret lah. Kalau tak awak akan stuck kat situ. Okay. Kita check jalan kerja. Yang Izuan buat ni. So first dia dah translate dah ayat tu. Aduh. Kecilnya tulisan dia. Saya tak dah. Oh, korang nampak kot. Okay. So. Sebelum kita mula. Saya nak. Ingatkan balik lah. Saya rasa ni belajar masa form 5 kot. Ni ada soalan SPM saya rasa yang antara displacement, velocity, acceleration. Ingat tak? Pernah belajar ke benda tu? Ke korang tak ingat? Ingat. Bahasa Melayu dia apa sesaran Sesaran. Lepas tu hal laju Hal laju. Lepas tu pecutan. Yes. Okay. 3 benda ni. Kena ingat kaitan dia lah. So daripada displacement nak pergi velocity apa orang tu buat? Kalau displacement ni nama dia S. Awak kena differentiate kan? Ya. Okay. So velocity in term of displacement kita akan namakan dia sebagai ds over dt. Okay. And then from velocity nak pergi acceleration pun sebenarnya kita differentiate. Okay. So acceleration dia ada 2 sebutan. Kalau in term of v dia akan jadi dv over dt. Kalau in term of displacement dia akan jadi dv over dx. D squared S over dt squared. Maksudnya dia kena differentiate equation displacement tu 2 kali. Macam tu lah. So awak kena ingat kaitan-kaitan ni lah. Itulah term-term dia. Macam tu tadi. Sebab tu lah acceleration in term of v akan jadi dv dt. Benda ni. Okay. So itulah yang benda pertama tadi. Equation kita. dv dt sama dengan 9.81 tolak v per 3.2. Okay. Saya tak tahulah pecah ke tak. Nampak tak? Nampak tak tulisan tu? Okay. So, bila dah dapat equation tu, sekarang kita nak cari equation V. Maksudnya, we have to solve lah this equation. Kita ada 2 option. Nak pakai simply, integrating factor method, boleh. Nak pakai, apa lagi satu? Separable variable pun boleh. Okay. Soalan ni dia dua-dua boleh berjaya lah. Tapi yang Izzuan buat ni, dia pakai separable variable. So, dia berusaha lah nak mengasingkan kat situ. Dia a bit complicated dalam segi nombor lah kot kat situ. Ni dia satukan bahagian ni, dia satukan pembawa. Okay. Lepas tu dia asingkan. Saya dah confuse dengan ni. dv ni sebenarnya kat ujung sikit. Sini ada 1 dt lah. And then dia integrate both side. So nombor dia a bit messy lah kat situ. Tapi end up dia akan dapat equation yang betul juga. Kat sini mana equation dia? Ni. Proses simplify dia pun panjang. Okay.
Saya letaklah ni, tak salah. Ada ni, betul je jalan kerja ni. Ada lagi satu cara, kita boleh pakai simpi. Saya rasa dari segi simpi tu nombor dia kurang complicated kot. Kita try pakai simpi So dv over dt equal to 9.81 minus v over 3.2. Itu equation asal. Dia belum bentuk sorry. Dia belum bentuk standard. Okay. T on its own tak ada sebutan T. Maksudnya bahagian kanan kita kena letak constant lah. dv over dt. Yang ada sebutan V ni kita kena jadikan dia second term. Yang bahagian kanan dia akan jadi constant dia. Okay. Itu dah settle untuk standard form lah. Ini bentuk standard. Memang kita highlight itu kalau second term tu yang ada 2 variable. Yang hujung tu yang ada 1 variable. Tapi sekarang ni tak cukup syarat. Kita just pastikan je. Variable kat bawah ni. Dia tally lah dengan yang hujung ni. Walaupun tak ada T, at least constant kat situ. Saya tak boleh susun V kat hujung sebab kalau kita letak V yang kat bahagian kanan, nanti V tak sama dengan T. Itu dah tak satisfy syarat lah. Okay. So bentuk standard kita mesti macam ni. Alright. Maksudnya kita punya P in term of T, fokus kat second term tu, tutup huruf V, kita akan dapat 1 over 3.2. Okay. Settle kita nak cari integrating factor, V in term of T akan jadi exponent integral of 1 over 3.2 dt. So kita akan dapat exponent 3 over t.2. Dia simple je sebenarnya kan. Constant tu awak integrate je. Constant integrate muncul lah T. Kalau nak buat 1 over 3.2 T pun boleh lah. Sama maksud kat situ. Next kita darabkan dia. So dv over dt timeskan dengan 3.2. And then kita dah boleh buat product rule macam biasa. D over dt factorizekan keluar. Yang lain copy back. Second term ignore. Left hand side copy back. Okay. And then last step integrate both side. Dia step simpi ni sebenarnya ulang-ulang je setiap kali. Okay. Saya rasa kalau pakai simpi ni nombor dia lagi simple sikit kot daripada kita pakai separable. Nombor dia besar-besar sikit kat situ. Okay. So kita sambung. Now kita nak integrate both side. On left side dia akan jadi benda yang sama lah kan. Saya salin semula. On our right side tu kita just integrate lah macam biasa. 9.81 tak termasuk dalam kita punya proses integrate. So boleh bawa keluar. Exponent kita nak copy macam integrate macam biasa, copy back. And then differentiate kuasa. T per 3.2 kalau kita differentiate T akan dapat 1. So 1 per 3.2 lah. 1 per 3.2 tu dia macam nak mengconfusekan awak je. Tapi sebenarnya dia tak ada kacau apa-apa pun kat situ. Okay. Then kita boleh simplify lah. 9.81 tu bahagikanlah dengan 1 per 3.2 tu. Dapat 31.392. Okay. Alright. Kita settle yang ni. Next part. Ada extra constancy. Sebab tu dia bagi tahu dalam soalan. Bila T 0, V pun 0.
Sebab dia nak suruh kita cari C lah tu sebenarnya. Okay. So kita akan dapat 0 equal to 31.392. So C kita sebenarnya negatif 31.392. So kita dah boleh salin balik lah dalam equation. So actually V E minus 31.392. Nak bahagi untuk nampak lagi simplify, biar V tajuk lah. So V akan jadi 31.392. Bahagi eksponen, bagi eksponen habis hilang. Yang second term tu dia tak hilang apa-apa. Over E 3.2. Okay. Itu kita punya equation. Semua orang masih bersama saya ke? Dia macam senyap, saya Ya, risau. Masih. Terima kasih. Okay, Alhamdulillah. So next, baru kita boleh jawab. Dia kata bila T increase without bound. So T tu sebenarnya dia nak suruh cari bila T goes to infinity. Okay. So masuk je lah T to infinity, awak akan dapat V sama dengan 31.392 minus 31.392 over exponent to the power of infinity. Saya ganti set-set terus sebab tadi T kan. So kalau T tu infinity, infinity bahagi 3.2, kita dapat infinity balik. And then exponent to the power of infinity is actually infinity. Ni kita dah discuss malam kan. Last part, 31.392, dia constant je. Constant bahagi infinity, the whole thing akan dapat kosong. So finally your V is 31.392. Meter over second lah sebab dia velocity. Okay. Settle lah. Dia tak adalah akan memendekkan jalan kerja. Sebab topik ni jalan kerja dia memang panjang-panjang. Cuma saya rasa kalau kita pakai simping, nombor dia kurang complicated sikit kot. Nanti awak tengok lah saya akan pulangkan balik ni semula. Awak boleh tengok Izzuan punya jalan kerja yang separable dengan simping ni punya jalan kerja. Okay. Kita masuk seterusnya. Nombor 9. Nombor 9 ni cerita dia pasal rate of cooling, temperature lah. Okay, and then dia dah bagi juga. Dia macam slightly different sikit simbol dia dengan nota kuliah kan. Tapi ikut je lah arahan soalan. Dia akan bagi tahu huruf-huruf tu apa. Okay, yang ni dia bagi capital T is object temperature. A is ambient temperature. Macam saya dah cakap semalam, ambient temperature tu it can be surrounding temperature. Benda yang sama. Okay, so sekarang ni kalau kita baca tu kita kena tahu okay, barang tu dia simpan kat mana. Situlah yang akan jadi dia punya ambient. Okay. And then kita masuk cerita seterusnya, cerita pasal ice cream. Okay, so an ice cream kept in a freezer at negative 180. So ice cream ni barang dia lah, itulah dia punya objek. Okay, kept in a freezer set at negative 180. Okay, maksudnya ice cream tu dia simpan dalam freezer. Suhu freezer tu negative 180, maksudnya suhu surrounding lah, itulah suhu ambient dia. A kita maksudnya kat sini akan jadi negative 180. Okay. And then at 12 noon, temperature is negative 110. Okay. Itu maklumat pertama. Initial dia. And then at 1 PM, temperature dia jadi negative 160. If the temperature of the ice cream was initially negative 20, what time was the ice cream kept in the freezer? Maksudnya dia nak suruh cari pukul berapa. So kita kena cari T tu berapa bila temperature kita capital T is negative 20 degree. Itu soalan dia sebenarnya. Soalan dia satu je, tapi jalan kerja dia akan jadi panjang sebab sekarang kita tak ada equation T. Capital T tu kita tak ada equation tu. Okay, so kita check jalan kerja.
Oh, saya salah buka. Okay. So, ini yang Izzuan buat. So, first step dia salin balik kat sini. Dia punya suhu tu dia dah ganti siap-siap, nampak? A tu negatif 180. So, sebab dia minus, kita dapatlah plus kan kat situ. Okay, dah betul. Itu biasa dia dah bagi markah dia. Markah pertama dia akan bagi bila dia nampak awak masukkan suhu surrounding tu, suhu ambient tu dia awak dah masukkan, dia akan bagi markah. And then separate both side, integrate both side, simplify. So dia dapat kat situ T sama dengan, nampak ke saya salin semula lah. T is actually AE negative KT minus 180. Okay. Now kita nak kena cari A dengan K macam biasa. So maklumat pertama dia tadi, pukul 12, dia masuk suhu aiskrim tu negatif 110. So maksudnya itu, jangan masukkan T tu 12 tau. Itu pukul berapa. T tu mesti duration. Maksudnya sekarang kita assume itulah T kosong kita. T tu negatif 110. Itulah yang Izzuan buat ni, saya rasa ni kosong kot. Betul lah tu. Sebab tu dia dapat A tu 70. Lepas kita cari satu maklumat, biasakan tulislah equation baru yang awak dapat tu apa sebenarnya. Memang nampak leceh tapi biasanya kat situ ada markah. Okay, so saya tuliskanlah dia dah dapat A dah kat sini. So T dia akan jadi 70 E negatif KT minus 180. Okay, ini equation yang dia dah dapat baru. Okay, next. Maklumat yang kedua, at 1 PM, temperature dah jadi negatif 160. So, yang dia buat, mana satu jalan kerja dia ni? Sebentar. Oh, kat sini. Okay, ni kod saya rasa ni satu kod. Yelah tu, satu. Okay, maksudnya soalan tu bagi tahu seterusnya pukul 1. Duration daripada pukul 12 pergi pukul 1, 1 jam. So, T1. Kat sini bergantung awak nak pakai unit apa. Awak yang ingat kah? Awak ingat sendiri lah awak pakai unit apa. Kalau awak nak pakai unit hours, maksudnya T masuk 1 lah. Kalau awak nak pakai unit tu minute, maksudnya kena masuk T tu 60. Dia tak fix kan. Mana yang awak rasa nak lah. Kalau saya memang buat T1 lah, lagi senang nombor tu. Okay. And then the simplify akan dapat K tu sebenarnya negatif ln 2/7. Betul ke ni? Betul lah tu. Okay. Lepas tu seterusnya sekarang kita masukkan balik lah dalam equation kan. Kita dah dapat equation baru dah. Saya tolong tulislah kat tepi ni. T yang baru is 70. Eksponen ln dah hilang. So tinggal ln 2/7. T. Tolak 180. Okay. Okay. Kita dah settle. Okay, ada orang tanya. Saya bukan kelas ni kot. Ada orang tanya, boleh tak dia nak simplifykan lagi sebab dia tak nak nampak dah eksponen kuasa ln tu. Cik saya cara penulisan. Boleh, tak ada masalah. Pakai je lah rule biasa tu kan. T tadi saya letak kat belakang. T kat belakang ke T kat depan ke tak ada masalah. So ni boleh je bawa naik atas. Lepas tu nanti eksponen kuasa ln dah boleh hilang. Bila eksponen kuasa ln dah hilang, ada orang nak tanya soalan ke? Tidak. Saya. Tak, bukan. 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 Okay. And then ni kita dah boleh simplify lah. Dia jadi 70 timeskan dengan 2/7 kuasa T tolak 180. Boleh juga. Kalau rasa macam serabut sangat nampak benda tu.
Tapi dia tak perlu pun lah. Kalau nak simplify boleh tak salah. Kalau tak simplify pun tak salah. Okay. Okay. Baru kita jawab soalan dia kan. Soalan dia nak pukul berapa dia masuk. Kalau suhu dia negatif 20. Okay. Mana jalan kerja tu? Oh, di sini. Oh. Asalah jawapan macam lain macam tak berani. Oh. Terkelan sikit kat sini. Sebab K tu negatif. So negatif masuk kat tempat negatif. Negatif hilang lah sebenarnya Izwan. Sebab tu kau tak dapat jawapan. Okay, tak apa, kita tarik tepi lah. Okay, kita sambung. Soalan dia sebenarnya dia suruh cari masa bila suhu tu sebenarnya negatif 20. Okay. So saya masukkan kat dalam equation tu tadi. Kita masuk je macam biasalah. Negatif 20 equal to 70. 2/7 to the power of t minus 180. Kita nak dapatkan t sebagai tajuk. So semua constant pindah lah 180 pindah kiri jadi 160. Bahagikan dengan 70. So jadi 16/7. Okay. So sekarang kita nak dapatkan t. Nak buat apa ni? Macam nak dapatkan t? Learn both side. Learn both side. Both side. Alright, good. So kita learnkan both side. Lepas tu kita bahagilah kan. So maksudnya kat sini t jadi ln of 16/7 bahagilah ln 2/7. Okay. Dapat berapa ni? Ln 16/7 bahagi ln 2/7. Negatif 0.28. Negatif 0.2. 0.28. Ya, ni. Ya. Macam lain macam je. Kejap. Saya tak Negatif 0.66. Oh, Masya Allah. Sorry. Saya pakai log pula. log pun patutnya dapat sama. Nak jaga bracket kot tu. Sama Bracket tak betul. Log ke ln tu dapat sama je patutnya. Sebab base je berbeza. 6. Negatif 0.66. 66. Saya ambil lebih sikit. 659 Okay. So, ingat unit. Sebab tu tadi saya kata penting awak ingat unit apa awak buatkan tadi. Tadi kita decide kita ambil 1 jam kan. Okay. So, maksudnya unit kat sini hours. Tak menjawab soalan lagi. Sebab soalan tak nak tanya duration. Soalan tanya pukul berapa dia masukkan aiskrim tu. Okay. So, kita nampak hours. Macam ni complicated lah kan. So, kita kena convert dulu. Pergi minit. Ni nak tukar pergi minit kena darat 60 lah. So nanti kita akan dapat negatif 39.59 minutes. Maksudnya kalau saya approximatekan dia negatif 40 minutes lah. Okay. Alright. So negatif maksudnya apa kat situ? Negatif 40 minutes. 40 minit sebelum lah. Kan sebab dia negatif maksudnya sebelum. So kita kena fikir kalau negatif 40 minutes tu dia represent actually 40 minutes before. Before initial kita. Initial tadi dalam soalan pukul 12. So kalau 40 minit sebelum pukul 12, pukul berapa dia masukkan? 11.20. 11.20. 11.20 pagi. Okay, itulah cerita dia. Panjang cerita temperature ni. Okay, tapi tadi jalan kerja Izzuan dah betul dah semua careless kat hujung tu je lah. Negatif ada lagi. Kalau tak awak dapat jawapan je sebenarnya. Sebab tu tadi awak dapat T tu pelik. Oh, okay Miss.
Okey, kita pergi seterusnya soalan circuit. Soalan circuit nombor 10. Dia dah bagi equation circuit. Dia dah bagi maklumat kat situ. Resistance 120, inductance kita 4, and then volt kita 60. Switch is closed when T is 0. Maksudnya dia nak bagi tahu lagi satu lah. Bila close, current kita kosong. So, start with I kosong, T kosong. Dia dah bagi semua maklumat. First, cari current. Next, current after 1 second. Okay, soalan dia straightforward ni. Kita check jalan kerja dal kat sini. Betul tak ni dal? Dal yang buat. Okay. So, first dia masukkan semua maklumat yang ada dalam soalan. Make sure jangan salah masuk. Okay, betul. Next, kita dah decide semalam kalau circuit memang sentiasa pakai simpi. Dia takkan boleh tak pakai separable variable tu mengcomplicatedkan je lah. Tak perlu. Okay. So, dia buatlah. Dia kecilkan. Boleh, tak ada masalah. Betul. Memang kena kecilkan sebab sekarang kita ada extra constant kat depan tu. 4 tak boleh nak start standard form. So, everything divide by 4. Dapatlah apa yang dia nak tu. So, P kita sekarang 3. Very good. And then, integrating factor akan dapat exponent to the power of 3t. Okay. And then, dia multiply everything. Product rule. So, dia integrate both side. Okay. Very good. Tak ada masalah kat sini. So, cuma kita memang nak I kan. Dia nak equation current. Maksudnya, exponent tu kita kena pindahkan. C kita kena cari. So, inilah yang dia buat seterusnya. T0, I0, dia dapat value of C. And then susun current sebagai tajuk. Okay, settle. Tak ada masalah yang ni. Now, dia suruh cari current bila T1. Masuk je lah T tu 1. And then terus saya dapat 4.75. Okay, yang ni soalan dia straightforward. Kalau awak ikut je step-step dalam nota kuliah tu, perfect lah jawapan ni. Kalau ni, maka penuh je. Dia tak ada masalah kat situ. Ada nak tanya untuk circuit? Tak ada. Ada. Tak ada. Saya pergi soalan terakhir. Soalan terakhir dia panjang sikit. Banyak pula cerita dia. Tapi dia nak pusing-pusing benda yang sama lah. Dia tukar-tukar je. Okay. Cerita dia pasal radioactive to decay proportional amount following the equation. Okay. Yang ni soalan selalulah dia trapkan awak kat situ. So, hati-hatilah. Okay. Initial is 500 mg. Material present after 3 years. 20% off ordinary indicate. Find the expression. Okay. Dia dah bagi dah DE dia. Kat situ. Walaupun, apa yang saya nak cakap? Walaupun dia punya tu tak ada. Kan kita cakap kalau radioactive to decay tu kita ada negatif kan. Tapi kalau kat sini dia cakap decay tu ikut tu dN per dt sama dengan kn. Awak ikutlah. Janganlah tiba-tiba pergi tambahkan negatif. Kita ikut je equation dia bagi. Kalau macam soalan atas ni tadi. Soalan nombor 7 ni. Radioactive decay juga. Dalam soalan dia tambah. K is negative constant. Sebab tu tadi kita tambah negatif kat dalam soalan tu. Tapi nombor 11 ni, dia tak cakap kan K tu negatif. So, ikutlah. Jangan tambah negatif. Okay. Initial is 500 mg. So, dia dah bagi siap-siap bila T kosong. N kita 500. Kat sini kita dah tak payah assume. Tak ada N0 tu tak perlulah. Okay. And then after 3 years, 20% of original mass has decayed. Maksudnya, lepas 3 tahun, 80% je yang tinggal. Okay. Maksudnya kita kena carilah expression for the mass at any time t. Okay. So kalian dah bagi tahu ni expression for mass at time t. Maksudnya dia naklah equation n in term of t. Maksudnya kita tak boleh tinggalkan jawapan tak simplify. Mesti ada n sebagai tajuk. Itu markah tu kat situ. Alright. After that barulah ABCD. Determine the amount remaining after 25 years. Maksudnya ni dia nak N bila T 25. Okay. B. Determine the amount remaining after 20 weeks pula. Sama juga dia nak N bila
Ni tadi years. Now dia kata 200 weeks. Okay, dia dah bagi hint. 1 tahun dengan 52 minggu. Next, determine the amount of time required for the material to decay 30% of its original amount. Okay, so dia suruh cari masa pula. Bila mass kita dah berkurang 30% daripada original. So kalau 30% from its original, 0.3 kena darab dengan original lah. Okay. And then last part, determine the amount of time required for the material to decay to 250 mg. So dia suruh cari masa bila mass dah jadi 250. Okay. Itu soalan dia. Dia benda yang sama, dia tukar-tukar nombor je. Sebab itulah nampak panjang. Biasa kan bila baca soalan, try to interpret lah the question requirement tu. Soalan nak suruh cari apa sebenarnya. Bila awak dapat keluarkan maklumat macam saya buat ni, dia nak suruh cari apa, nampaklah kurang serabut sikit kot. Kuranglah nervous sikit awak ni daripada ayat panjang-panjang tu. Okay. Kita check jalan kerja Zul. So first, dia ikut je kat situ punya DE. Nampak dia tambah negatif. Okay, betul. Dia asingkan. And then integrate both side. After that, dia simplify. Okay. Biasanya kat tempat saya tanda tu lah ada markah. Biasa 3 markah dia bagi sampai situ. Okay. Next kita nak kena cari A dengan K macam biasa. So dia dah bagi dah. T0 N sama dengan 500. So A to M not. Oh dia pergi let. Lepas tu dia ganti balik. Boleh je. Tapi tak perlu pun Zul. Kita terus je. Maksudnya bila T0 N 500. M not ni tak perlu. Saya potong Okay. Kita terus dapat je 500 exponent to the power of KT. Okay. Yang M0 tu kita letak kalau dia tak bagi tahu original dia berapa. Kita tak tahu original, kita assume dia satu variable lah. Kalau kita dah tahu, tak perlu. Okay. Next, kita nak cari K. Dia kata dia dah tinggal 80%. So, kena cari dulu. 80% of 500 is 400 lah. Betul kat situ. So, dia masukkan after 3 years tadi, kita punya T tu 3, masukkan N tu 400, awak akan dapat K. Inilah yang dia dapat kat sini. Lepas tu dia ganti semula. Okay. Settle. Perfect lah situ. Kita dah dapat equation. Now baru kita boleh jawab A, B, C, D. Okay. Mana dia punya ni? Oh kat sini. Saya patah Okay. Saya tulislah balik kat tepi ni tadi equation yang kita ada. N sama dengan 500 exponent to the power of 1/3 ln 4/5 times T. Okay, ini je equation kita. Itu base je. So, first soalan tadi, dia nak cari N bila T 25. So, ganti je lah T tu 25. Dapatlah jawapan. Biasa kat situ memang 2 markah lah. First dia nampak awak masuk T25 kat tempat yang betul. And then dapat jawapan. Let's say lah kita dah ada equation yang salah. Dia still akan bagi markah kat sini. Jalan kerja bila nampak substitute T tu 25. So tunjuk lah. Alright. Next dia bagi kita kena cari N. Tadi soalan tu saya tulis balik. Dia suruh cari N bila 200 minggu. Okay, kita tak boleh terus masuk 200 kat situ sebab calculation kita guna tadi nak dapat A dengan K, kita pakai tahun. Kita tak pakai minggu. So, kita kena convert. Dia dah bagi hint 1 tahun 52 minggu. Itulah yang Zul buat ni. Dia pergi bahagikan dah pakai ratio. So, dia dapat sebenarnya 50/13 tahun. Barulah masukkan kat bahagian T. And then, dapatlah 375.6 mg. Okay. Ini pun samalah markah kat sini bila nampak awak masukkan 50/13. Okay. Next part. Dia suruh cari T bila mass dah tinggal 30% je. So itulah yang dia cari. Sekarang mass dah tinggal 150 mg. Very good. So dia masukkan bila 150 mg kat sini. Okay. T jadi berapa? Simplify lah ni bahagikan, lepas tu nak hilangkan eksponen, awak pergi ln both side, lepas tu dapatlah nilai T 16.2
years. Hati-hati unit tu. Awak kena ingat tadi awal-awal awak kira pakai tahun. So dia jawapan pun kena tahun. Last part sebenarnya dia suruh cari T bila N dah 250. Okay, itulah yang dia buat. 250 dia masukkan, betul. Simplify dapatlah T tu 9.3 years. Okay. Soalan D ni sebenarnya sebab kalau kita tengok tadi original dia lepas tu sekarang dia dah suruh 250. Kalau dia suruh cari actually T ni represent apa, kita nampak lah sebenarnya mass kita dah berkurang jadi separuh. Ini saya tambah lah. Kalau dia tanya ni apa sebenarnya 9.3 years tu half life dia lah. Sebab mass kita dah berkurang jadi separuh. Itu tambahan je lah. Dia tak bagi tahu pun, saya tambah je kat situ. Maksudnya 9.3 years tu half life dia. Okay. Ada soalan? Boleh. Ada. Hmm, Boleh je. Miss, Ya. yang untuk tutur semalam tu, Miss ada letak dia punya tu. Nanti Yang saya letak. jawapan. Okay. Nanti saya letak. Saya post sekali lah dengan hari ni punya. Alright. Baik, Miss. Okay. Alright. Ada soalan lain? Tak ada. Okay je? Setakat ni okay. Okay. Kalau tak ada masalah, kita stop kat sini hari ni. Kita jumpa. Okay. Alright. Kalau okay, kita jumpa lagi minggu depan lah. Okay. Okay. Thank you, class. Thank you, Miss. Okay, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss.